Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Harap semuanya baik-baik saja. Apa khabar guys? Buat pertama kalinya kita jumpa waktu malam. Hai, nama saya Haikal. Kita berjumpa sekali lagi untuk asas fotografi. Tapi untuk malam ni bukan asas. Dia lebih kepada perkongsian fundamental of event dan juga wedding photography. So bila once you faham event photography, you akan faham wedding photography. Essentially lah. So macam bila dah ada basic macam mana nak shoot event, you will already know how to shoot a wedding. Sebagai contoh. Walaupun kita dalam zaman PKP, wedding photography macam satu benda yang baik kau tak payah buat. Baik kau buka kedai nasi lemak setiap pagi je daripada kau beli kamera mahal-mahal dan buat wedding. But insyaAllah satu hari nanti semua ni akan hilang dan kita akan kembali ke dunia kita yang asal. Kan? Manalah tahu. Deh. Alright, aku dah letak music background dekat belakang. Kalau terlampau slow ke apa, tolong bagi tahu. Sebab kalau boleh nak complimentkan background music tu dengan kita punya sharing session hari ni. Okay tak terlampau kuat, tak terlampau slow kan. So okay tu. Alright, okay. Kita ada background music tu. Oh, sikit je. Firdaus Yusof hadir. Dastad Izarin Muhammad Syahid Syafiq Zahin dengan emoji lightning. Terima kasih kepada semua yang share. Jangan lupa share kita punya sesi perkongsian untuk malam ni. Jangan lupa like kepada semua yang menonton. So marilah kita mulakan complete guide to event photography. Alright, kita akan back and forth. Screen besar, screen kecil. Sekarang screen besar dan aku pula yang besar. So harap tak ada yang confused ke apa. I hope everything is good with all of you. Dan harap family korang semua sihat sejahtera, baik-baik sajalah. Okay, sorry, asyik terkena mic je bila ni. Alright, so a little introduction of me on taking event photography. Saya seorang manusia yang sangat suka shoot event. Tak tahu kenapa. Daripada my first time dapat pegang kamera pada tahun 2010, sekarang dah 2021. So like 10 years. Memang sangat suka shoot event. Tak tahu lah, dia satu kepuasan bila dapat shoot event. And bila kita start shoot event dengan like zero knowledge, lepas tu kita belajar untuk take proper photo. Kita belajar macam mana untuk take proper event photo. So apa yang saya kongsi malam ni directly daripada pengalaman saya sendiri shoot event. Saya tak ada belajar dekat mana-mana kelas berkenaan dengan event fotografi. So yeah, ini memang knowledge, experience yang saya kongsikan. For about 10 years I shoot event dengan korang semua. So dah lah free. So rugi lah kalau tak share kita punya stream ni dengan kawan-kawan yang lain untuk diorang dengar juga. Alright, so mari kita start. Okay, sekejap baca komen sekejap. Oh ya, ramainya. Kita ada Amir Ritz, kita ada Firdaus Yusof, Amar Wazin, Zakia, hello Wani, Ikmal Azman. Siapa dia ni? Hello Sony Guru, hello Faizul. Shoot event banyak spontaneous moments. Yes, tepat sekali Wani, tepat sekali. Banyak itu yang akan kita kongsi lah hari ni. Alright, jom kita teruskan. So untuk session content malam ni, introduction to event photography. So you guys, Haikal lama tak join. Puteri Raihani. And then kedua kita akan belajar berkenaan dengan essential photograph. Apa yang korang sepatutnya kena shoot dekat event. Yang ketiga kita akan buat sesi perkongsian sikit berkenaan dengan wedding photography. And then buat pertama kalinya saya akan kongsikan list. Terus saya kongsikan list untuk korang ambil gambar dekat wedding. So list inilah yang waktu ketiga dahulu, waktu mula-mula buat bila mula-mula shoot wedding photography, list ni saya simpan dekat dalam poket. Ini saya belajar dengan orang. Saya belajar tahun 2010, tahun saya beli kamera. Dan tahun tu jugalah saya banyak join fotografi punya kelas, basic fotografi, wedding fotografi, sampai 4 wedding fotografi kelas saya join. Tapi yang murah-murah je dekat UIA bagai. So list ni saya simpan dalam poket. Dan sampai sekarang tak perlulah ada list tu, tapi inilah list yang saya gunakan satu ketika dahulu untuk shoot wedding photography. So sangat sesuai
list ni nanti, you guys print screen ke, ambil gambar ke apa, simpan dalam handphone and try untuk shoot wedding korang sendiri lah. Alright. Hey, Hairudin Din. Din, apa khabar Din? Okay, let's go. Introduction to event photography. Alright, so event photography adalah, ni telah belajar sebelum ni, dia adalah campuran, a mix of macro photography, portraiture dan juga landscape. Ada ketiga-tiga ni, kemahiran ketiga-tiga ni, you guys can shoot event photography. However, dia bukan semata berkenaan dengan macro, portraiture, landscape ni je. No. Okay, ini adalah sedikit explanation lah. Macro, portraiture, landscape. Macro sebelah kiri sekali, portraiture di sebelah kanan dan landscape sebelah portraiture di sebelah tengah dan landscape di sebelah kanan. So macro tu adalah gambar-gambar yang close up, gambar-gambar detail. Portraiture adalah gambar-gambar orang, dan landscape gambar-gambar tempat, location dan sebagainya lah. Alamat 5 minit, tak apa, kita baru start. SN Aisyah Mansur. Okay, so bila kita ada macro, portraiture, landscape, kita kena kuasai semua yang dekat sini juga. Sekejap saya buat live juga. Okay, kita ada food photography, kita ada product photography, street, architecture and studio photography. So event photography sebenarnya adalah campuran kesemua ni sekali. Macro, portraiture, landscape tu dia punya basic. Bila dipecahkan lagi, sebenarnya event photography memerlukan juga anda untuk mahir food photography, product, street, architecture dan studio. Tak adalah mahir as in kena power gila nak shoot produk bagai ni, but basic of food, basic of product dan segala basic street photography, architecture, studio ni lah. And you guys will know why kejap lagi. Okay. Okay, so untuk event photography, first kali dia adalah unpredictable. Okay, apa saja boleh berlaku and any moments can come up at any time. Dalam masa yang sama juga kena adapt. You as a photographer kena adapt. Sebab kadang-kadang dia dah tulis schedule, okay, mula buat ni, lepas tu ni, kita punya dah standby. Kejap lagi floor manager, bro, kejap, kena kat luar. Kena standby kat luar, ada VIP nak masuk. Padahal masa tu you dah ready dekat pentas apa benda bagai kan. So, yeah. Alright, so yang kedua, many people. Dia melibatkan banyak orang sebab event. Kita cakap event tau, secara general, bukan wedding saja. So memang event photography involve a lot of people. Jarang saya pergi event tak ada orang, ataupun event yang sikit orang. So it will involve many people. Kalau you guys jenis yang tak suka ramai orang, kena suka juga. Dan yang ketiga, very events. Membawa maksud banyak benda yang berlaku dalam masa yang sama, serentak. Akan ada orang dekat kaunter, akan ada orang dekat pelamin, akan ada orang dekat pintu masuk, akan ada orang dekat meja makan, akan ada orang dekat pentas dan sebagainya dalam masa yang sama. So, event photography unpredictable, involve many people and very event. Very ke variety event? Sorry, BI tak apa nak lulus sangat satu ketiga dahulu. Kalau salah sebut tolong bagi tahu. Alright. So, untuk settlekan ketiga-tiga ni macam mana? Apa caranya? Peninglah photographer time event. Yes, nak jadi photographer event memang satu benda yang mencabar, and you need to really love to shoot event photography. Kalau tak, memang tak boleh. Dia memang kena minat the fast pace, changing of style, apa benda semua dalam masa sekejap tu. You punya thinking skill kena laju. Ya, sebab tu event photographer sepatutnya lah dibayar mahal sikit daripada photographer wedding kan. Event photographer sepatutnya dibayar like twice daripada wedding photographer, disebabkan oleh kadang-kadang event tu skill dia besar. Kadang-kadang event tu perlukan 2-3 shooter, satu je mana cukup. Benda-benda macam tu lah. Kepada semua yang baru hadirkan diri, selamat datang, kita baru je start. Jangan lupa like the stream. Kalau korang sudi untuk share the stream, lagi bagus. Thank you so much. Okay, so macam mana nak handle ketiga-tiga perkara tadi? Kita ada unpredictable, many people dan juga very vines. Okay, so macam mana nak dapat kan segala benda tu? So first kali kita kena laju, fast. Kena be prepared. Dan yang ketiga kena aware. Okay, saya dalam beberapa tahun ni saya pernah upah fotografer, pernah upah juga videographer. Selalunya diorang jenis yang fast tu taklah fast sangat.
Prepare, dah okay. Awarenya tak. Sambil-sambil shoot event, boleh main handphone, boleh termenung tengok tetamu yang cantik kat meja tu, boleh tak berangan, tak tahu lah. Bila tak aware shoot wedding, wedding, bila tak aware time shoot event, moments akan slip out and korang akan rugi banyak benda lah. So macam bila dulu pernah ada buat macam program which is Assist to Learn. Tu saya punya program sendiri. Assist to Learn ni adalah Assist to Learn, ATL. Assist to Learn program ni essentially I pergi event and then you will be my assistant. Dalam masa yang sama, I will teach you what to do. So you assist me, I help you to help me, something like that. And pernah juga student yang berada dengan saya punya program ni, saya panggil untuk shoot betul-betul fotografi dan juga videografi. So diorang ada masalah untuk be very aware. Kadang-kadang tu moment tu dekat sebelah dia je. Macam mak tengah peluk dengan anak ni lepas nikah, dia boleh pergi ambil gambar tetamu kat tempat lain. Macam so be aware, tengok keadaan sekeliling, apa moment, apa benda yang kita boleh gunakan untuk shoot. Alright. So tiga-tiga benda tu membawa kepada moments. Moments ni yang penting. Bila kita shoot apa saja pun, moments ni yang penting, especially yang melibatkan event. Syarafi Saadun, mantap Marvel. Marvel? Apa yang Marvel? Push, macam mana boleh ATL dengan Cik Ika tak dapat bayang? Saya baik je bila jarang sekali marah student. So kalau macam orang yang jadi assist tu, so dia akan nampak how fast I work. Dia akan nampak how serious I am waktu tengah kerja. Bergurau boleh, tapi time kerja I will be very serious. Kalau ada silap sana sikit tu, biasalah tu kan. So apa yang kita buat, yang tiga tadi tu, fast, prepare, aware, unpredictable, many people, variety events dekat satu program tu. So semuanya come down to take moments, capture moments. Alright, so macam nak capture moments tu semua? First kali adalah technical. Apa yang dimaksudkan dengan technical? You must very well know your camera capabilities. Apa limitation kamera, apa kamera yang korang guna tu boleh buat, apa kelemahan dia, apa kekurangan dia, apa kelebihan dia. So bila tahu kekurangan, you guys tahu, oh jangan buat macam ni. Kalau tak jadi macam ni. Oh, kamera aku boleh macam ni. So aku boleh shoot macam ni. So macam tu lah. Contoh you guys shoot event outdoor, hari keluarga. Weh, aku dah lama tak ada hari keluarga. Damn. Rasanya hari keluarga last pergi like tu umur sekolah rendah kot. Damn, lamanya tak pergi hari keluarga. Okay. Yelah, hari keluarga, sedih. Alright, so hari keluarga tu outdoor, tiba-tiba mendung and then gerimis. Jangan ambil kamera yang korang tengah guna yang mahal, tak boleh kena air tu untuk shoot. Bawa keluar GoPro. So GoPro tu boleh kena air, shoot lah guna GoPro sekejap kan. Gitu. And then event flow. Kena tahu apa flow event. Ambil schedule daripada floor manager ataupun ambil schedule daripada orang yang upah korang untuk shoot event tu. Kalau ada soft copy, letak dekat WhatsApp ataupun buat wallpaper terus. So setiap kali korang nak tengok phone, nak tengok jadual, tak perlu cari-cari, tak perlu. Buat wallpaper terus, lock screen ke, oh lepas ni macam ni. Bawa keluar phone terus nampak. And then kalau boleh print, lagi bagus. Dapatkan yang printed version, so letak kat poket. Apa-apa terus rujuk. Sebab kalau ada apa-apa perubahan, sebagai contoh, pukul 8 sepatutnya ucapan, tiba-tiba dia tukar. Dia nak buat ucapan pukul 7.30. Pukul 8 persembahan. Tiba-tiba tukar. Persembahan dulu, baru ucapan. Macam tu. So, bila ada perubahan, you guys boleh catat. Ni kat sini, ni kat sini, ni kat sini. Kalau soft copy, dia susah sikit nak buat benda tu. Harap korang faham. Yang ketiga adalah fokus. Kan tadi aware tu kan? Alright. Fokus apa yang nak diambil. Sebagai contoh, event dinner.
Okay, so dinner event tu apa fokus dia? Fokus dia adalah untuk meraihkan pekerja. Ada award ceremony, ada persembahan. So fokusnya adalah tetamu. Kalau event tu adalah wedding, fokusnya adalah pengantin. So, yeah, okay. Fokus. Apakah fokus event itu? Kalau dia adalah dinner, tapi dinner untuk meraihkan untuk meraihkan sekumpulan anak-anak yang tidak mempunyai ibu bapa, gitu. So fokus dekat diorang. Fokus apa yang diorang buat. Kalau diorang nak buat persembahan ke apa, benda-benda macam tu lah. You need to know the focus of the event. Itu satu hal lah. Alright. Inilah cakap tadi. So untuk technical, event flow and focus. Technical, camera capabilities. Sekali lagi diulang suara ya kawan-kawan semua. Kena tahu apa capability kamera masing-masing. Boleh tak dia buat macam ni, boleh tak dia buat macam tu, apa kelebihan, apa kekurangan kamera yang aku ada sekarang ni. So bila you guys know kekurangan dan kelebihan kamera masing-masing, so you should be okay untuk buat apa yang you guys nak buat lah. Alright. Kuatkan sikit background music sebab rasa tak dengar sangat. Tapi kalau background music kuat sangat, tolong bagi tahu Seterusnya, event schedule dah bagi tahu tadi, dan fokus yang disebut tadi adalah what is it about, event tu pasal apa. Okay. Alright. Basic. Ini kita nak refresh sikit je. Bila nak ambil gambar event, apa pun mestilah pakai manual. Jarang sekali orang shoot event dengan auto punya setting. Pelik Kepada 41 orang yang sedang menonton, jangan lupa like. Ada 31 orang je yang like tu. Tekan like. Thank you. Melainkan korang seorang ambil 2-3 monitor yang sama. Thank you kepada semua yang share by the way. Alright, so shutter speed, ISO dan aperture, ini korang boleh tengok live stream yang sebelum ni berkenaan dengan basic camera punya technical. Okay. And kenalah jaga composition. Ambil gambar dah adjust setting apa benda bagai shutter speed ke main lah gitu gini. Composition ke laut. Gambar still tak cantik, still tak boleh pergi, still tak boleh. Alright, so composition yang kita belajar dekat live stream kita pada minggu lepas adalah berkenaan dengan rule of third. Yang kita belajar pasal rule of third. So inilah dia. Korang boleh tengok balik live stream sebelum ni, kita dah ajar. Composition ni lah yang saya nak belajar. Composition dah ajar live stream sebelum ni, kita akan go through balik. Ambil tengok yang kedua punya, minggu lepas punya. Okay, so ini adalah essential photograph yang you guys boleh shoot untuk event. Ini yang penting. Aware, catat kalau boleh. Okay, first kali adalah location. Penat-penat orang tu bayar mahal-mahal tempat tu. Penat-penat orang tu pergi buat kertas kerja lah, buat survey tempat tu, tempat ni, dah dapat tempat yang cantik, tiba-tiba gambar location tak ada. Saya sebagai event manager pun rasa sakit hati kalau gambar location tak ada. Tapi gambar location macam mana yang kita sebutkan ni? Okay, first kali pastikan ambil gambar yang besar. Macam ni lah, ambil gambar yang besar, yang luas, yang nampak semua. Lagi bagus kalau gambar tu ada nama tempat. Sebagai contoh dekat sini, inilah Blue Atrium. Nampak? Event ni dilakukan dekat Soundwave Pyramid di bahagian Blue Atrium. Kan ada banyak atrium dekat Soundwave tu. Alright. Ini kita kasih lower third sikit, kasih angle sikit, ada nama saja. So macam tadi kita buat full scale, besar, and then kita fokus pada nama saja. Kalau kau nak tahu, event ni disponsor oleh U-Mobile. Aku pun letaklah dia punya banner tu kan, letak dekat situ, and ambil gambar, nampak angle. Nampaklah logo U-Mobile dengan nama tempat. Kena be kreatif lah dekat sini. Okay. Ini location jugalah ni, dia punya pentas MPL. Ini MPL tahun 2019. 2020 dah tak ada dah MPL live macam ni. 2019 ni disponsor oleh U-Mobile. Sponsor utama tu legendary sponsor U-Mobile. Okay, so ada gambar luas, gambar nama dan gambar pentas lah. Ataupun apa-apalah, asalkan location tu nampak location tu. Ini gambar tak habis nak close up je. Okay, ini contoh lagi. Ini adalah pembukaan TR Fire Grill, Tony Roma's Fire Grill dekat Pavilion. Ambil gambar entrance, ambil gambar dalam luas,
So nampak? Okay, ambil gambar luar, ambil gambar dalam, nampak interior macam mana apa semua. And kalau korang nak tahu, TR Fire Grill dekat pavilion dah tutup. Dah tutup. So macam aku sebagai fotografer event grand opening ni, aku rasa gambar ni sangat-sangat mahal. Sebab dah tak ada dah benda ni dekat situ. So macam diorang punya interior design, diorang punya lighting, ini semua adalah kenangan manis, kenangan mahal. Team Tony Romas Malaysia buka dekat pavilion. So dah tak ada dah benda ni. Semua tinggal memori melalui gambar. You see? Kalau aku tak ambil gambar luas, aku sibuk dengan TR Fire Grill logo tu je, tak ambil gambar entrance macam mana, ada apa kat tepi ni, semua tak ada. Hilang. See? Hilang. Alright. Ni ambil gambar pentas lah seluas-luas ni. Nampak kepala botak orang, nampak orang bercakap dekat atas pentas. And untuk dapatkan gambar ini, I have to stand by dekat belakang tu dan make sure orang bercakap tu berada betul-betul dekat tengah. Baru snap. Dia kan berjalan sana sini. So untuk dapatkan the perfect camera, the perfect angle, tunggu dia berada di tengah-tengah, baru snap. Okay. Alright, so ini adalah berkenaan dengan location. Kalau ambil nama bagus, ambil gambar signboard, interior, pastikan white, close up pun boleh. Kebanyakan ni white lah bila nak ambil shoot location kan. Macam yang shoot tu gambar dia. Okay, seterusnya, first kita ada location. Yang kedua adalah one time use. Apa benda yang one time use waktu event je yang ada? Sebagai contoh, makanan. Ini yang penting ni. Guys, tahun lepas waktu kita buat dinner, kita makan apa Apa yang kita order? You see? Inilah dia gambar-gambar penting. Gambar-gambar yang digunakan untuk rujukan masa akan datang. Nampak? Faham makanan pun penting. Bila kita ambil event, dinner ataupun wedding, ambil gambar makanan. Ambil gambar caterer yang sponsor. Ambil gambar caterer diorang yang diorang gunakan untuk diorang punya wedding ke, diorang punya event ke. So benda-benda ni lah yang akan digunakan sebagai rujukan. Dan kalau macam akulah sendiri sebagai peserta dinner tu, bila tengok gambar makanan tu kan, oh ni lah aku makan tu sedap betul lah, mana nak beli gitu. Right. Betul juga kan, tak pernah terfikir nak capture menu on the event. Tahu tak apa. Okay, bukan ambil gambar makanan je, ambil gambar orang ambil makanan dekat atas pinggan. Itu moment. Itu moment babe. Ambil makanan tak kat pinggan, ini moment. Okay, one time use yang seterusnya adalah backdrop. Ini adalah backdrop yang diorang sign. So ini lepas semua orang dah sign, so picture ni adalah penting lah bagi diorang, untuk diorang tengok balik pekerja-pekerja yang datang, siapa yang sign, siapa yang ada, siapa yang hadir. Okay. Ini adalah backdrop grand opening TR Fire Grill tadi di KL. Nampak 24 Ogos 2017, tapi ditutup tahun 2019 kot. 17, 18, 19, 20, 21. Kalau dia buka lagi dapat tahun lah. Tapi kedudukan ni pun tak strategik pun. Dia ke atas sekali. Tapi makanan ni sedap tak ada satu pun makanan dekat TR Fire Grill ni yang tak sedap. Sebab semua yang tak sedap, semua dekat Tony Romas. Fire Grill semua sedap. Mungkin aku yang tak pandai makan Tony Romas kot. Apalah. Seterusnya adalah one time use, iaitu decoration event. Selain daripada ambil decoration, ambillah gambar orang tu, orang ataupun peserta dengan decoration. Jangan ambil gambar decoration je, ambil gambar dengan peserta ataupun orang-orang yang hadirkan diri ke dalam event itu. Kalau ada gambar guestbook, sangat-sangat bagus untuk korang ambil gambar buku tu. Lagi cantik kalau korang buka dalam and ambil gambar orang yang sign kat dalam tu. Kalau boleh, ambil macam contoh kalau ada ucapan daripada parents ke, kalau wedding punya guestbook kan. Ataupun dalam this case, kalau dinner, dinner guestbook, cuba perhatikan ada tak artis yang datang ke, tengok dia sign tak guestbook tu. Siapa jemputan VIP dia.
ada tulis tak dekat guestbook? Ambil gambar dekat dalam yang ada tulis sign, good luck ke apa daripada artis tu. Ya, benda-benda macam tu lah. Gift or awards. Tapi sebelum kita sambung, nak baca satu soalan daripada Hafizal Afiq. Hafizal Afiq. Pada pendapat abang, dengan keadaan negara kita yang sedang berperang dengan corona ni, sejauh mana industri fotografi, lebih-lebih lagi wedding photographer and videographer akan bertahan? Adakah market value akan terus merundum dan apa konklusinya untuk menaikkan semula market value dalam industri wedding ni? Jawapan aku, ini kalau discuss sampai esok tak settle bro. Tapi basically sekarang ni memang tengah pandemik atau benda bagai. So kalau aku memang stop fotografi terus sekarang ni. So apa yang aku buat adalah aku akan ambil job-job yang aku ambil gambar daripada rumah je, ambil video daripada rumah je, macam product shoot, product review, benda-benda macam tu lah. Right. Okay, seterusnya, gift and awards. Okay, gift and award ni sama juga macam one time use. So hadiah-hadiah yang diberikan kepada peserta, kalau diorang ada sijil ke apa pun, ambil gambar tu juga. Alright. Inilah benda-benda yang diorang bagi, macam door gift, hadiah dan sebagainya. Okay, selain daripada ambil gambar banyak-banyak macam ni, kan, rajinkan diri, ambil satu-satu, letak betul-betul dan ambil gambar cantik-cantik. Macam ni. You see? Swarovski, Happy Halloween 2019. 2019 banyak event yang best-best. 2020 dah tak shoot event. Tahun ni lagi lah, tak ada apa. Inilah zaman-zaman tak ada mask, tak ada corona semua ni. Sedih. Sedih. Okay, rajinkan diri, ambil gambar detail tu properly. Seterusnya, kita bercakap berkenaan dengan small details. Okay, apa small details tu? Gambar orang tengah merakam, gambar orang tengah ambil gambar. Ini pun small details ni. Dia letak bantal dekat kursi. Kalau fotografer yang tak aware benda ni, dia tak ambil pun gambar. Tapi disebabkan fotografer yang shoot event ni aware, melambangkan ada bantal Swarovski kat situ. Oh, ini peserta boleh bawa balik bantal ni. Dia letak dekat setiap seat. So peserta boleh bawa balik sekali dengan door gift yang diorang dapat. Kadang-kadang diorang tinggalkan door gift macam dekat atas meja ke atas kursi kan. Ini diorang tinggalkan bantal dan dekat atas meja makan tu ada door gift yang diorang boleh bawa balik lah. So benda-benda ni lah kenangan. Inilah orang kata moments. Small details yang kadang-kadang orang tak perasan, tapi kita sebagai event photographer kena perasan. Dan small details yang terakhir adalah emosi orang yang hadirkan diri ke event itu. Kalau macam ni contohnya, punyalah Happy Brother ni, macam mana boleh dapat event, macam mana boleh dapat gambar macam ni? Macam mana boleh dapat gambar ada emosi yang cantik, yang sharp macam ni? Standby lah dekat situ. Itu je cara dia. So you need to have the time untuk berada di satu tempat tu dan fokus mungkin kepada seorang ataupun dua orang saja. Macam contoh dalam case ni, game dah nak habis ni. So I'll standby dekat one side dan tengok apa reaction peserta yang tengah main masa ni lah, MPL ni. Okay. So itu membawa kepada poin kita yang seterusnya, iaitu ambil gambar orang. Macam aku cakap tadi, event melibatkan ramai orang, betul? So tak ada gambar orang, tak lengkap lah event itu. Soalan daripada Alamin, berapa lama untuk proses all photo after event and hand in kat klien? Kalau macam saya sendiri, within 7 days. Dia akan dapat gambar dekat dalam galeri, online galeri, dan akan dapat apps untuk tengok gambar-gambar tu semua. Kalau for me lah, untuk saya akan edit cepat-cepat, siapkan semua, and dalam masa 7 hari dia akan dapat semua dah. Okay, inilah antara emotion jemputan makan di TR Fire Grill tu. You see? Happy. Tapi janganlah ambil gambar fokus, close up saja. Ambil juga gambar luas, nampak apa yang berlaku, siapa yang ada. Macam ni kat atas ni, ni manager dia. This one.
Dia ada manager dia, ada orang yang tengah makan kat atas meja, ada yang tengah bersembang kat belakang, ada tu tengah dating. Okay. Satu gambar yang menceritakan segala-galanya. Nampak interior, nampak orang, nampak interaction kat dalam gambar. Ayat punya. Okay. Ambil gambar orang dekat atas pentas, obviously. Ini gambar, I think, saya suka gambar ni sebab dia adalah, dia CEO Swarovski kot rasanya. Bukan CEO. Dia macam somewhat important lah, Swarovski Malaysia. Dia buat ucapan dan dekat belakang tu boleh nampak Halloween party. Lepas tu dekat belakang tu ada tarikh. Kau tak nampak kot? Sekejap saya tukar saya punya. Pause pula. Sorry. Tu ada tarikh, ada location. Cornerstone International Centre. Lengkap gambar ni. So bila dia tengok gambar ni, oh, I was there at Cornerstone International Centre Kuala Lumpur on 23 October 2019. Something like that lah. Okay. Ambil gambar orang dekat meja makan, ambil gambar cantik-cantik, pastikan orang nampak lawa. And it is tough lah untuk ambil gambar orang properly yang tengah ada dekat meja makan, yang tengah bersembang, yang tengah makan. Pastikan kalau ambil gambar orang tengah makan, gambar diorang dalam keadaan cantik dan ceria. Jangan ambil gambar dalam keadaan diorang itu tak senonoh betul ya. SN Asha Mansur, berapa persen good photo capture and berapa persen editing selalunya? Sebab editing pun penting kan. Of course, semua gambar yang di display untuk kelas hari ni semua dia edit. Tapi bila shoot event, kita akan ada terms dengan klien. Macam saya sendiri, berapa banyak gambar yang saya edit, berapa banyak gambar yang contohlah, you will get all soft copy, but I will edit 50 to 100 pictures only. Gitu. Haziq Ahmadi, maaf soalan saya tak seberapa, but how to charge job event ni, charge based on per hour or fixed rate? Macam saya fixed rate. Boleh charge ikut per hour. It depends on you sebab harga ni sangat subjektif. I cannot tell you macam mana, berapa. Susah nak cakap. So macam syarikat-syarikat, macam saya ada terikat dengan 2 company event. So diorang tahu how I perform during event photography. So siapa yang tahu, dia akan upah saya untuk shoot event fotografi. Siapa yang tak tahu, dia akan upah saya shoot event videografi. Saya sebenarnya lagi bahagia shoot foto untuk event daripada shoot video. Tak tahu, rasa lagi happy macam bila dapat capture moments, edit cantik, nampak akan ada lighting. Bila fotografi, I feel alive. Tapi bila shoot videografi event, still boleh, cuma dia tak cukup sampai. Irsyad Ibrahim, do you select or the client select the edited photos? I select. Melainkan dia macam, boleh tak tolong edit gambar group ni. Boleh lah, edit lah 2, 3, 4, 5 kan. I select. Dalam contohlah, dalam 500 gambar, I will edit 50 to 100 pictures. 50 to 100 pictures tu adalah gambar-gambar important events, bukannya gambar-gambar tak ada makna. So bila you edit 50 to 100 pictures tu, pastikan dia adalah gambar-gambar yang penting, yang melambangkan event tu. So bila diorang tengok gambar 50 ke 100 tu, diorang dah cukup puas hati dah. Gitu. Okay, ini moments, gambar orang MPL tengah main dekat pentas. Okay. Ini gambar tetamu, gambar penonton. Wanita ni macam kenal je. Arif Hakim, soalan, in your opinion, video lagi susah atau gambar lagi susah? Dua-dua sama je susah dia. Foto ada susah dia, video ada susah dia. Tapi kalau nak compare foto dengan video, obviously video lagi susah lah. Sebab nak kena prepare audio punya stuff, nak kena edit balik lepas tu, nak kena interview, nak kena pilih lagu. Video lah susah. Foto dia rasa ringan sikit. Selain daripada gambar-gambar candid yang korang nampak daripada tadi, ambil juga gambar macam ni. Gambar, okay guys, pandang kamera, 1, 2, 3. Okay, ada juga gambar macam ni. Banyakkan gambar macam ni juga sekali-sekala.
Jangan ambil gambar candid saja. Candid okay, cantik. It is in the moment. Tapi sometimes kena juga ambil gambar macam ni. Gambar yang semua orang pandang kamera, gambar dalam grup, ramai-ramai pandang kamera, snap. Okay, ini satu lagi contoh. Gambar Slumburger. Sorry, background. Ada budak melalak kat background, so I have to mute sekejap. Harap korang okay. Okay, kita sambung. Sekejap. Rasa macam background music kuat sangat. Slowkan sikit. Alright, okay. Sorry. Tadi saya ada soalan. Azizul Azman wajib pakai speedlight ke? Wajib bro. Mana ada orang shoot event tak pakai speedlight? Aziz Ahmadi, selalu satu event how much gambar yang diambil in total? Tak ada specific count. But it depends on the event itself. Ada event yang gambar banyak, ada event yang gambar tak banyak. It is what it is. Orang kata, ya Allah makin kuat pula anak buah aku ni melalak kat belakang. Tak dengar pun budak tu melalak. Okay, aku tak dengar okay tu. Sebab ada event yang I shoot sampai 1000. Ada yang I shoot yang 4 to 500. So, yeah. Depends. Okay, kali ni dengar. Betul-betul aware. Saya tak dengar pun. Dengar. Boleh dengar. Pakai headphone ni pun boleh dengar, babe. Aduh, ya. Okay. Moments. Okay. Tadi kita dah go through. Sekejap kita go through balik. Tak payahlah go through. Korang ingat sendirilah. Banyak benda kan. So, akhir sekali adalah moments. Okay. Moments ni lah yang separate between you guys and other photographer untuk shoot event photography. This is the thing yang separate you and other people. Okay, this is where people will hire you because of your professionalism, because of your skill to capture these moments, these kind of moments in event photography. Okay, ini antara gambar yang orang kata bagi saya lah, ini adalah gold moment. Ketika Geek Fam menang as a champion. And masa ni memang standby dekat bawah tu. Macam I was there alone. Fotografer lain semua dekat belakang. So I was layankan je lah So I was below sebab nak nampakkan screen juga tau. Diorang semua ambil gambar daripada atas. So diorang akan ambil gambar peserta ni sahaja. Dia tak nampakkan screen sekali. Ataupun dia akan jadi terlampau luas, terlampau wide. So I took the opportunity untuk berada di bawah, anglekan ke atas untuk nampakkan screen, because I know it will change to champion. Okay. So bila diorang naikkan ke atas benda lah tu, champion MPL benda bagai tu, boleh nampak sekali dengan screen, background, benda semua. So this is one of my favourite shot untuk event fotografi lah. Terusnya, apa yang berlaku dekat atas pentas? Ini contoh lah. Apa yang berlaku dekat atas pentas tu pun, kalau boleh snap juga. Jangan tak snap bro, snap. Ini betul-betul moment apabila dia nak tarik benda tu. Baru nak tarik. Ni dah ada reaction daripada sini kan. Okay, so this is the moments yang people will look back and macam, hey, kau pernah buat macam ni kat aku dulu kan? Macam gitu. Alright, so ini adalah sign. Sorry guys, aku bukan ada dekat studio besar ke apa, aku kat rumah aje ni. So dekat sini ada anak buah lah benda bagai. Kalau aku buat kat rumah aku lagi teruk, anak aku nak panjat semua ni nak. Okay, so ini adalah kenangan manis dan mahal. Perasmian tanda tangan TR Fire Degree Kuala Lumpur pada tahun 2017 yang dah ditutup dah pun. So inilah kenangan-kenangan yang diorang ada. So kita sebagai fotografer lah yang capture benda tu. Okay. Ni pun antara moments lah, selfie ramai-ramai dengan this is the CEO of Schlumberger. Okay. And ini dia punya staff lah.
Okay, kita akan masuk ke wedding photography. Ahsan Aisyah masuk. Untuk momen semacam ni, you pakai speed shutter ke or you wait for the perfect moment? Tak faham pun maksud tu. Tapi yes, I waited for the perfect moment. And macam cakap tadi, bila you prepared, tahu schedule, tahu apa yang berlaku next, you will prepare you will anticipate apa yang akan berlaku seterusnya. So macam bila kita dah tahu team ni akan menang, so I will be at their booth and snap gambar diorang happy, tepuk tangan, peluk-peluk. So bila I tahu next apa yang akan berlaku, okay, orang ni akan naik pentas untuk buat tarian. Dah standby kat pentas untuk ambil gambar. Benda-benda macam tu. Yes, burst. Ambil gambar burst. Betul, tepat sekali. Kalau tak, momen tu akan hilang kalau tak ambil burst. Yushad Ibrahim, kalau gambar untuk tangkap reaction muka, biasa guna burst shot ke? Depends juga. Tak semestinya burst. Okay, wedding dekat Malaysia ada Malay, Chinese, Indian. Ini belum cerita lagi dekat Sabah Sarawak yang ada pelbagai macam etnik tu. So the basic idea yang korang belajar tadi, implement dekat semua, mana-mana wedding boleh implement. Tapi nanti I will give you the list of things yang you guys boleh shoot untuk Malay wedding. Korang dengar ke kat background anak buah aku melalak lagi? Kenapa dia masih ada kat situ? Okay, wedding photography is about the event, not portraiture session. Bukan portraiture session. Ada orang macam dia upload gambar cantik dekat Instagram, portraiture saja. Gambar outdoor je. Tapi bila ambil gambar event, dia fail. Ambil gambar event, dia fail. Portraiture cantik ni, tapi event ke laut, tak fokus, tak sharp. So macam Amir read shot raw semua ke JPEG je? Aku shoot dua-dua. Raw ada, JPEG ada. JPEG bagi klien, raw aku edit. Wedding photography is about the event. Event tu yang kita nak capture, bukan portraiture session ya guys. Tolong Okay, ini adalah list to photograph untuk event, untuk wedding photography Malay lah. Inilah dia. I will change my side tu ke sana pula. So untuk nikah dah ada dekat situ. Untuk sanding pun ada. You guys boleh print screen. I will not go through, tapi korang boleh tengok. Inilah list yang I use untuk shoot wedding photography satu ketika dahulu. Inilah list yang diletak dekat dalam poket untuk shoot satu ketika dahulu. Dahsyat kan? Dahsyat. Alhamdulillah. Okay, so bila gabung balik semua yang kita belajar tadi, location, one time use, small details, gift or awards, people, moments, sekejap bagi aku 1 minit je. Bising betul. Aku nak mengajar pun tak tenang. Sorry. Aku kena... diam! Okay. Sorry guys. Habislah kena bab-bab. Aduh. So abang Kal edit yang JPEG bukan RAW. Oi, edit yang RAW bukan JPEG. JPEG bagi kat klien, RAW yang aku edit.
Untuk dapatkan perfect moment, kita kena jangka situasi yang bakal berlaku lah. Yes, betul. Kita kena anticipate, kena expect benda tu. Bro Haikal, apa setting sesuai kamera untuk wedding? Tak ada setting sesuai untuk wedding. Tak ada sesuai untuk wedding. Tapi you can go through minggu kedua dengan minggu pertama punya photography sharing session. Dekat situ dah bagi tahu pasal basic dah. So daripada basic tu you can apply dengan semua ni lah. Okay, so bila kita ambil balik ke semua ni, location, one time use, small detail, gift award, people dan juga moments, bila kita applykan dekat wedding photography, inilah yang akan berlaku. Contoh-contoh gambar lah. Location, kita ada gambar tempat, ada. Okay, ini satu benda yang jarang sekali ya, photographer wedding shoot. Yang sebelah kanan bawah sekali, nombor bilik. Nombor bilik hotel yang pengantin duduk ataupun nombor bilik hotel yang pengantin gunakan untuk make up. Jarang sekali fotografer wedding shoot. Siapa dekat sini yang tengah menonton ni, dia bersiap dekat bilik hotel, tapi dekat gambar wedding dia tak ada pun nombor bilik. Gambar nombor bilik siapa? Tolong mengaku dekat ataupun tolong share, bagi tahu dekat ruang komen. Jarang sekali saya jumpa fotografer yang ada inisiatif untuk ambil gambar bilik hotel. Selain daripada nama hotel lah. So dekat atas tu nama dewan. Kena ada nama location. Inilah namanya belum kahwin. Saya tak kahwin lagi. Aku tanya siapa yang dah kahwin. Nombor bilik ni pernah Abang Kal bagi tahu masa assist. Yes. Benda kecil-kecil lah orang selalu lupa. Yes. Inilah small details. Small details yang saya cakap tadi. This is small details yang orang selalu terlepas pandang. Tapi benda ni lah yang akan menentukan, yang akan membezakan fotografer dengan tak pernah terfikir kan? See? Tak pernah terfikir. Tapi pengantin ni akan ingat balik satu hari nanti, bilik mana yang kita guna untuk bermalam? Bukan, bilik mana kita guna untuk bersiap tu bilik ni lah yang digunakan satu ketika dahulu waktu kita mula-mula kahwin dulu, darah masih manis. Kat bilik inilah. See? You know? Nampak Okay. Ini adalah one time use. Macam Inai. Aku tak ingat Inai wife aku time kahwin dulu macam mana. Sebab fotografer yang shoot aku punya wedding dulu, yelah, kita bajet tak besar. Kita upah pun orang yang biasa-biasa je. And masa tu pun aku tak kenal ramai orang. And aku tak ada gambar macam ni lah. Kita ada kad kahwin dan juga kasut yang disewa. Okay. Terusnya, ini adalah small details lah. Gambar-gambar cincin, gambar-gambar gelang, gambar-gambar emas. Right. Ini adalah gambar-gambar gift dan juga one time use. Macam door gift one time use, banner one time use. Dulu kena scam. Tak ada gambar bilik dulu kena scam. Ya Allah, kena scam Arif Hakim. Bila tu kena scam? Tahun bila tu? Okay, dan yang kat sini kita ada door gift juga. Ini pula adalah details. Okay, bila ambil gambar pelamin tu, jangan ambil gambar pelamin saja. Ambil gambar detail-detail yang ada dekat pelamin. Apa hiasan yang ada dekat pelamin. Kalau ambil gambar pelamin pula, jangan ambil depan je. Angle kan, atas bawah, kiri atas, kanan kiri, depan belakang. Variety your shots. Vary your shots. Vary your shots. Okay, ini satu benda yang saya nak kongsi. Bila nak shoot sebagai contoh akad kan, saya suggest, saya highly recommend untuk you guys ambil gambar macam contoh macam ni. Bila akad, ambil gambar tangan, close up. Ambil gambar pengantin dan Tok Kadi, 2 orang. Dan ambil gambar wide, satu yang nampak diorang tengah akad di tengah-tengah tu. Dan semua orang dikeliling. Faham tak apa yang saya maksudkan? Jangan depends kepada satu angle ataupun satu focal length je untuk ambil gambar akad tu. Kalau boleh variety kan dia. Close up, medium shot, wide. So macam contoh, kita tak boleh nak ingat siapa yang duduk sebelah kita waktu kita akad. Siapa yang duduk dekat belakang, siapa yang duduk belakang, dan
Korang nak nikah, korang dah tak kisah dah apa yang berlaku. Korang tengah fokus yang korang berpeluh-peluh nak akad. See? Ikram Ramli, masyarakat tu boleh minta diorang slowkan pergerakan tak? Mana boleh? Kau je. Engkau yang kena shoot moment tu. Bayar fotografer beribu sekali gambar keluar 20% kamera, 80% guna handphone. Ya Allah. Kamera dia rosak kot. Handphone. Damn it. Apa pun, inilah dia. Okay, 3 angle yang berbeza. So ada close up, nampak pengantin lelaki dan juga yang menikah kan, iaitu bapa pengantin perempuan dan keadaan sekeliling lah. Okay, ni pun satu lagi, the Trinity shot orang kata. Kita ada close up, kita ada gambar berdua dan gambar reaction muka. Macam gini. Okay, ini adalah moments. Ini pun ramai juga fotografer yang fail untuk ambil gambar perarakan masuk ke dalam dewan ke pelamin. Ini ramai juga fotografer yang fail. Ini you need to have the experience untuk betul-betul ambil gambar tu cantik, angle cantik, composition jaga, fokus. Okay, tips and tricks. Okay, kita nak masuk ke tips and tricks pula untuk the last 10 minutes. First kali nak bercakap berkenaan dengan lens. Okay, pasal lens, kita slowkan sikit. Okay, ada dua jenis lens yang korang boleh guna. Satu adalah prime lens 35mm 1.8 ataupun 50 1.8. At least ada satu prime lens dan satu at least zoom lens. Apa saja zoom lens yang boleh. Yang at least kalau korang ada duit, korang beli yang 2.8 punya zoom lens. Kalau tak berduit sangat, boleh beli yang f4 punya zoom lens. Ataupun kalau tak nak beli, pakai je kit lens. Yang boleh zoom in zoom out tu, kit lens pun boleh pakai juga. Apa guna dia? Prime lens untuk ambil gambar, sebagai contoh pengantin tengah bersiap. Prime lens digunakan untuk ambil gambar portraiture. Prime lens digunakan untuk ambil gambar detail event. Zoom lens digunakan sepanjang event tu berlangsung. Macam apa yang berlaku dekat pentas, persembahan. So korang boleh zoom in, zoom out apa yang tengah berlaku. So tak perlulah nak tukar-tukar lens, prime lens, tak payah. Pakai zoom lens sepanjang event, prime lens waktu portraiture ataupun detail event. Alright. Kalau perasan timeline nampak abang fotografer terkejar-kejar ambil gambar pengantin barat. Tahu tak apa? Soalan daripada Haziq Amadi. Question 1. Untuk wedding abang edit guna loop preset or edit from scratch if ada space sendiri foto lain? Gambar wedding orang Malaysia ni memang mostly fotografer edit bagi overexpose Okay, untuk question 1 depends lah. Kadang-kadang guna preset, kadang-kadang edit sendiri, kadang-kadang just basic edit. Soalan nombor 2. Gambar wedding orang Malaysia ni memang mostly fotografer edit bagi overexpose. Tak. Itu adalah kehendak klien. Oh, saya nak gambar wedding saya putih, suci, bersih. Putih, saya nak putih. Saya nak nampak putih. Itu memang klien Malaysia kalau kau nak tahulah. Kalau kau edit, kalau kau shoot kat pelamin, edit gelap, oi, dia punya marah. Dia kena nampak putih bro. Dia kena nampak suci. Dia kena nampak jelas. Tak boleh edit gelap-gelap tak boleh. Bukannya kat Malaysia je, mana-mana je. Okay. Alright. Lepas tu pastikan ada light source. Kena ada speed light bagi yang shoot fotografi. Kalau nak guna continuous light pun okay juga. Macam shooting ataupun video punya lights, itu pun boleh digunakan juga. So dia ada continuous lighting. Tak perlulah nak harapkan kepada speed light di atas kamera saja. Alright. Dan yang ketiga, 2 is better than 1. Kalau shoot event fotografi, saya nasihatkan untuk anda ada assistant ataupun second photographer. Sangat-sangat dinasihatkan, highly recommended. Kalau shoot seorang pun boleh. Kalau anda betul-betul experience dengan wedding ataupun event fotografi. Macam like myself, I can handle it myself kalau seorang-seorang. Kalau event tu kecil, takat dinner kecil-kecilan boleh. Tapi kalau dinner, award ceremony, Asia, gila babe kalau nak shoot seorang. Itu kena 3 orang at least. So kena tahu juga scale korang punya event tu macam mana. Kalau dia kena ada 2 orang, better 2 orang. Kalau boleh seorang, better 2 orang juga. So tu kena discuss dengan klien lah. Cakap kita kena ada 2 orang shooter untuk cover the event. So kita boleh ambil gambar lagi banyak, kita boleh dapatkan lagi banyak moments dan sebagainya lah. Macam saya sendiri, saya suka assistant yang tolong, bukan second photographer.
Sebab second photographer selalunya 20% je gambar yang dia boleh digunakan. Assistant akan bantu saya untuk dapatkan gambar yang saya nak. So itulah beza dia. SN Aisyah Mansur, abang ada assistant or client akan cari lagi seorang fotografer. Kadang-kadang ada assistant, kadang-kadang klien yang minta lagi seorang fotografer. Depends. Dan yang keempat, saya nak beritahu yang kena ada backup storage. Macam saya bila saya shoot fotografi, event especially, tak kisah wedding ataupun dinner, dual card slot. So slot 1 dengan slot 2, dia copy gambar yang sama. RAW JPEG, sini pun RAW JPEG. Sebab kalau satu memory card corrupt, sebagai contoh, kita tak tahu apa yang belakang, kita tak tahu apa yang akan berlaku. So akan ada satu lagi memory card yang boleh digunakan untuk copy paste. You see? And kalau boleh, lepas dah transfer ke satu external, transfer lagi ke satu external sampai at least 3 ke 4 bulan lepas event tu dah habis. So korang ada satu external khas backup copy punya external. After 3 months korang boleh delete. Dah boleh delete. Lepas korang dah deliver korang punya gambar video tu kan, selepas 3 bulan korang deliver tu, korang boleh delete lah. So segala apa yang korang shoot dalam 3 bulan tu masuklah satu external. So pastikan external tu backup copy yang korang ada dekat this external yang korang memang tengah guna untuk edit benda bagai ni. So benda tu yang akan membantu korang lah. Ini daripada pengalaman. Tolong lah. Alright, so buat pengetahuan, saya merupakan Sony Alpha Guru dan saya menggunakan Sony. Kenapa saya pilih Sony? Ini adalah tips yang terakhir lah sebelum kita habis dan start Q&A. Sebab autofocus dia yang laju dan eye tracking yang sangat membantu. So macam bila benda tu nak cepat, dia dah boleh terus snap. Focus snap. So kalau korang perasan gambar-gambar tadi, itu semua gambar yang diambil menggunakan saya punya kamera Sony. So bila benda tu berlaku, dah standby. Bukannya standby macam ni tau. Standby, oh snap, tak. Kadang-kadang tu kamera on, kita gantung dekat kita punya leher ataupun gantung dekat kita punya bahu. Bila benda tu nak berlaku, terus jarang-jarang sekali. Jarang sekali lah. Selalunya kadang-kadang tu kita tak ready, and then bila benda tu berlaku terus snap. So bagi saya autofocus dan juga eye tracking yang ada dekat Sony tu yang membantu saya untuk ambil gambar event fotografi dengan lebih baik. So the reason why I use Sony, saya menggunakan Sony A7R Mark III full frame, bukan yang crop X6 series. Saya guna yang A7 series, A7R3. Okay, so yeah. So jomlah kita ke sesi Q&A. Kalau ada apa-apa soalan, dipersilakan tanya. Okay, saya nak jawab soalan-soalan yang ditanya. Arif Hakim, soalan biasa berapa kali klien minta revise edit gambar? Berapa banyak revision acceptable? Jarang sekali, tak pernah. Aku tak pernah dapat revise edit gambar. Tak pernah. Tak pernah lagi lah buat masa ni. Muhammad Lukman Hakim, bang, kenapa shoot RAW JPEG? Maaf, kalau dah explain baru masuk. RAW untuk aku edit, JPEG untuk klien. Sebab aku ni jenis, aku shoot RAW JPEG, wedding ke, event ke apa-apa, malam tu juga aku akan transfer dalam pendrive dan bagi ke klien. So klien terus dapat all soft copy JPEG. RAW aku bawa balik, aku edit cantik, aku upload dan bagi klien. Itulah dia. Aziz Ahmadi, bang, boleh tak justify berapa harga abang letak untuk wedding photographer nak buat reference? Pasal harga ni subjektif sangat. Aku tak boleh lah. Kalau nak cerita pasal harga, mungkin boleh buat personal class lah kot. Yang tu berbayar RM500. Tak pun RM1,000 ke. So korang boleh tahu macam mana aku korang boleh tahu macam mana aku handle aku punya expenses. Kenapa harga dia macam ni, kenapa harga dia macam tu. Nak bagi tahu exactly harga tu tak adalah. Tapi macam aku, software yang aku guna original. Apa saja software yang aku guna untuk design album ke, untuk edit gambar ke, semua original, semuanya berbayar. Memory card aku RM1,400. Kalau tu tak justify harga yang aku guna untuk aku punya wedding, aku tak tahu lah. Haziq Ahmadi, crop or full frame? Full frame, brother. Arif Hakim, soalan, biasa berapa persen guna autofocus and manual focus? Dengan kamera Sony A7R Mark III aku tu, fully autofocus. Tak ada manual ke, tak ada.
Engkau dah ada kamera yang fokus yang cantik, kau sibuk nak guna manual lah, kenapa? Pakai je lah autofocus. Amir Rashidi Yusof, soalan bang Haikal, standard charge berapa untuk produk fotografi? Contoh ambil gambar model dengan produk partnership brand Samsung, Nike, Adidas. Itu besar sangat tu. Okay, the question is, I ask you back, kau nak ambil gambar apa? Macam mana ambil gambar produk tu? Kalau aku cakap dengan kau, oh aku charge RM50 je sejam, tapi Adidas nak engkau shoot foto dekat menara KLCC dalam keadaan hujan, ada peti dengan editing dekat belakang keluar dinosaur. There's no specific price. Tolong berhenti tanya soalan pasal harga, sebab harga ni memang subjektif. Dia bergantung kepada apa yang klien tu nak. Memang berbeza. Dia boleh jadi RM50, dia boleh jadi RM10,000. Fotografi saja. Haziq Ahmadi, okay, saya nak join kelas kalau abang buat. Sebab harga ni saya pening nak letak harga. Ya, kita tak boleh nak discuss pasal harga pun dekat sini sebenarnya. Boleh ke shoot event or wedding guna body crop kalau tak ada full frame? Boleh. Kan dah cakap tadi, kalau nak shoot event, kena tahu kekurangan dan kelebihan kamera yang kita guna. Apa kekurangan kamera, apa kelebihan kamera kita guna. So, take advantage yang tu. Kalau kamera kita kurang, buat macam ni. Jangan buat macam ni, buat cara lain. Kalau kamera kita ada advantage untuk buat macam ni, buat macam ni. Boleh buat macam tu. Okay? So, kena tahu capability kamera masing-masing untuk shoot event. Itu yang penting. Alright. Itu yang penting. By the way, ini adalah QR code kepada aku punya Telegram group. Kalau korang nak join. So, ini adalah kelas terakhir basic fotografi dengan page ini. So, terima kasih banyak kepada Cebu Digital Innovation Hub di atas jemputan untuk share pasal fotografi untuk bulan 5. InsyaAllah kalau dipanggil lagi, kita akan buat sharing lagi dengan page ni, Cebu Digital Innovation Hub. Thank you so much kepada semua yang menonton, especially yang tengok daripada first week lagi, which is 2 minggu lepas, 3 minggu lepas actually. Lepas tu minggu lepas kita sambung, dan juga ini adalah minggu ketiga dan terakhir untuk bulan ni. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi, kalau dipanggil lagi lah. So thank you so much kepada semua yang menonton. Aku rasa sampai di sini saja. Kita dah pukul 10.03 minit, dah lebih daripada yang sepatutnya. Terima kasih banyak. Aku akan jumpa korang semua dekat live stream yang seterusnya, InsyaAllah. Thank you so much for your knowledge. Sama-sama Wani. Take care guys. Jaga diri.